Salam sejahtera semua. Kumpulan kami telah membuat analisis atas filem yang diterbitkan oleh Walt Disney pada tahun 2020 yang bernama Mulan. Dalam video ini, kami akan menerangkan tentang sinopsis filem, interaksi antara tamadun, unsur-unsur tamadun, faktor-faktor kelahiran dan kemerosotan tamadun. Mulan ialah anak perempuan seorang petani bernama Hua Zhou. Ketika bangsa Roran menyerang, seorang lelaki dari setiap keluarga telah dipilih dan dirancang untuk membentuk tentera imperialis. By edict of His Imperial Majesty, every family must contribute one man to fight. Mengetahui bahawa ayahnya yang tidak mampu berperang, Mulan menggantikannya dan menyamar sebagai anak lelaki Hua Jun untuk menyertai tentera imperialis. What is your name, soldier? Hua Jun, Commander, son of Hua Zhou. Setelah mengetahui Mulan meninggalkan keluarganya untuk berperang, ayahnya berdoa dan meminta arwah nenek moyang untuk memberinya perlindungan di sepanjang jalan. Ancestors, please protect her. Beberapa minggu kemudian, Mulan ditugaskan untuk memimpin tentera berperang di medan perang utara dan menjatuhkan musuhnya dengan kepintarannya. I'm Hua Mulan. Tetapi jantina sebenar telah didedahkan. She's a girl? You are an imposter. You betrayed the regiment. Setelah bergabung dengan medan perang utama, mereka diberitahu bahawa tentera Roran telah menghancurkan semua medan perang yang lain dan telah menyerang ke pertahanan terakhir mereka. Pemimpin Roran berjaya menipu Maharaja Cina untuk keluar dari istana, lalu menangkap baginda di sebuah tapak pembinaan yang terbiar. You need to find the Emperor. We'll hold them back. Till next we meet, Hong Hui. Mulan disuruh oleh ketua regimennya untuk mencari dan menyelamatkan Maharaja Cina dan berjaya menggalakkan pemimpin Roran dengan menggunakan tenaga Qi dengan bijak. Pada masa yang sama, ahli regimennya juga memenangi pertempuran dengan tentera Roran yang menceroboh istana kota. Setelah peperangan berakhir, Mulan ditawarkan tempat di Dewan Maharaja. Place with our greatest decorated warriors as an officer in the Emperor's Guard. Dia menolak tawaran itu dan memilih untuk pulang ke rumahnya kerana hendak meminta ampun daripada keluarganya. I must return home and make amends to my family. Di kampung Mulan, keluarganya berasa bangga melihatnya dan terus meminta maaf kepada Mulan. And it is I should apologize. Selepas itu, ketua regimen datang ke kampung Mulan untuk menawarkan posisi pegawai dalam penggawal Maharaja sekali lagi. Kali ini, Mulan menerima tawaran tersebut dan sebilah pedang yang melambangkan kesetiaan, keberanian, keikhlasan dan ketaatan kepada keluarga. Under order of His Imperial Majesty, the Emperor, we present this gift to Hua Mulan. As befits a great warrior, the sword is marked with the pillars of virtue. Loyal, brave, true. And what is this fourth virtue I see? Read it aloud, Mulan. Devotion to family. Dalam filem Mulan, ceritanya bermula dengan serangan orang Roran ke atas sesuatu bandar di tamadun Cina. Peperangan merupakan salah satu interaksi antara tamadun yang negatif dan biasanya dimulakan kerana terdapatnya salah faham atau tua tamadun. Pemimpin Roran menyatakan sebab serta dia hendak menyerang tamadun Cina, iaitu untuk merampas harta emas serta tanah dan membalas dendam kepada Maharaja Cina yang membunuh ayahnya dalam peperangan sebelumnya. Disebabkan dorongan untuk membalas dendam, tentera Roran menyerang beberapa bandar Cina dan membunuh ramai penduduk yang tidak bersalah. Interaksi antara tamadun seperti ini boleh menjadikan faktor kemerosotan sesuatu tamadun.
Filem Mulan lebih mencerminkan unsur-unsur ketamadunan dan peran tamadun Cina, tetapi ada beberapa aspek yang masih dapat kita lihat untuk membuktikan interaksi tamadun Cina dengan tamadun yang lain. Seperti yang kita sedia maklum, kita dapat melihat ahli perniagaan dari tamadun lain datang ke bandar masyarakat tamadun Cina untuk menjual barang dagangan mereka. Rakyat tamadun Cina tidak menghalau perniaga luar negara dan memberi barang dari mereka. Di antara unsur-unsur ketamadunan yang terdapat dalam filem ini termasuklah sifat Oriental Phoenix, upacara perkahwinan, peperangan dan pemakaian baju tradisional. Dalam kepercayaan Cina, Phoenix merupakan seekor burung dan dikenali sebagai Feng Huang dalam bahasa Cina. Ia digambarkan sebagai simbol kekuatan dari syurga. Phoenix ini telah membantu Mulan dalam perjalanannya untuk mencari kem tentera imperialis. The Phoenix. Perkahwinan sebagai unsur tamadun pada masa dahulu diaturkan oleh ibu bapa dan bukannya kehendak sendiri. Dalam filem ini, Mulan yang melatih bertengkar merupakan perlakuan yang membawa malu kepada keluarganya, manakala lelaki yang menyertai untuk berperang akan membawa penghormatan. You forget, Mulan is a daughter, not a son. A daughter brings honor through marriage. I ask you, what man will want to marry a girl who flits around rooftops chasing chickens? Mereka juga berperang tentang konflik antara negara dan ini merupakan sesuatu unsur tamadun yang terdapat dalam filem ini. Pada masa dahulu, rakyat dan orang asing juga tidak bersetuju tentang siapa yang memiliki tanah. Open! Archers, ready! Raise! Release! Pemakaian baju tradisional adalah unsur tamadun dalam filem Mulan. Mulan telah memakai baju tradisional untuk menunjukkan taraf keluarganya supaya dia boleh mendapat sesuatu suami yang baik apabila berjumpa dengan penjodoh. Seterusnya, kita akan teruskan dengan faktor-faktor kelahiran dan kemerosotan tamadun berdasarkan filem ini. Dalam filem Mulan, tamadun Cina mengamalkan sistem pemerintahan beraja mutlak secara monarki. Rakyat percaya bahawa Maharaja diberi mandat oleh Tuhan untuk mentadbir. Maharaja bertanggungjawab memberi arahan dan membuat semua keputusan yang berat. Beliau mesti boleh memerintah dengan bijak dan adil untuk menjaga kesejahteraan negara daripada konflik saudara serta musuh-musuh luar. Dalam filem Mulan, Maharaja Cina telah memaparkan nilai-nilai yang baik, seperti mengambil berat tentang warga negara beliau apabila mengambil tahu musuh dari luar sedang menyerang dan membunuh mereka. Hal ini menunjukkan bahawa Maharaja tidak mementingkan ekonomi dan kuasa, tetapi meletakkan rakyatnya dahulu. Selain itu, rangsangan keagamaan juga menjadi satu faktor kelahiran tamadun. Rakyat tamadun Cina menghayati kehidupan beragama. Mereka sangat mementingkan tradisi dan menghormati nenek moyang mereka. Kehidupan sebegini mendorong mereka membangunkan diri sendiri untuk mencapai kesempurnaan kemanusiaan dan menjalankan kehidupan yang bertamadun. Dalam filem ini, kita boleh tengok rakyat di masyarakat tersebut bersembayang di meja altar sembayang dan menyusun meja sembayang sendiri di rumah. Keluarga Mulan juga menyimpan satu token menggambarkan seekor phoenix yang merupakan pusaka keluarga.
Bapa Mulan mempercayai bahawa token ini hendaklah dibawa bersamanya ke peperangan untuk menunjukkan kepada nenek moyang bahawa dia telah mempertahankan negaranya dengan setia, berani dan benar. Faktor yang ketiga, penghayatan tinggi terhadap moral dan nilai terpuji. Masyarakat yang mementingkan moral dan nilai boleh berhidup bertamadun kerana mempunyai kemampuan saling memahami dan menghormati. Nilai-nilai moral perlu diamalkan oleh rakyat sesebuah tamadun untuk memelihara kedamaian dan keharmonian. Di filem ini, Mulan menunjukkan hormat kepada ibu bapanya serta orang yang berpangkat tinggi. Mulan bercakap dengan lembut dan tidak melawan bapaknya dengan marah apabila tidak bersetuju dengan pandangannya. Untuk orang di tamadun itu, kehormatan keluarga merupakan satu nilai yang amat penting dan mesti dijaga dengan baik. Are you suggesting our family not comply with the imperial edict? How can you fight? I am the father. It is my place to bring honor to our family on the battlefield. Faktor-faktor kemerosotan tamadun. Peperangan, serangan dari tamadun lain boleh menjatuhkan tamadun yang kuat. Dalam filem Mulan, kerajaan China telah diserang oleh tentera Roran secara tiba-tiba disebabkan oleh kota Empire China mempunyai kekayaan dan tanah yang diingini oleh pemimpin Roran. Selain itu, pemimpin yang lemah, pemimpin-pemimpin negara yang lemah dan tidak berstrategik menyebabkan negara merosot. Terlihat waktu dalam filem Mulan di mana ketua regimen Mulan telah menyuruh Mulan balik ke rumah selepas mengetahui Mulan seorang wanita walaupun Mulan adalah pejuang terbaik dalam regimen. Seterusnya, ketaatan yang lemah terhadap negara. Sesuatu negara atau tamadun bergantung kepada ketaatan rakyatnya. Semasa peperangan di Gunung Salji, beberapa ahli regimen Mulan telah meninggalkan tugasan mereka, iaitu mengejar tentera Roran kerana takut dikalahkan. Penerimaan perubahan. Tamadun yang lambat atau tidak menerima perubahan baru dalam aspek teknologi, ekonomi dan sosial akan mundur. Perkara ini sangat jelas terpapar apabila budaya pada waktu itu menyuruh kaum lelaki sahaja yang dibenarkan berjuang manakala kaum wanita dipaksa untuk berkahwin dan menjadi suri rumah.